Inilah hutan tempat haiwan ini duduk. Biasanya kita menyebut tempat ini sebagai habitat animals. Di dalam hutan Afrika. Ya, hutan Afrika. Hutan Afrika ialah bagi spesies haiwan dengan kuasa yang menakjubkan. Walaupun rupanya tidak macam Afrika, tetapi dunia atau hutan ini telah disabsukan dinamai sebagai hutan Afrika. Dan saksikanlah Animal Forest. Cerita dari Animal Forest ini menceritakan tentang haiwan ataupun haiwan laut yang berada di sini. Jadi, anda harus tidak memastikan tutup dia punya saluran ini atau skip dia punya saluran ini agar kita tahu bahawa haiwan tersebut aneh atau bukan. Ada satu babi hutan dan di Afrika. Wild boar. Mereka adalah salah satu haiwan yang suka makan ular tikus. Mereka adalah salah satu mamalia Afrika yang suka tempat tinggal. Walaupun begitu, babi hutan ini suka memakan ular tikus. Apakah kalian masih ingat dengan Wild Korea on Net Geographic Wild? Itu adalah cerita dulu. Yang bagi tak tahu cerita tu yang berarti anda belum menonton saluran itu. Gergasi ini sangatlah pelik dan unik. Apa yang peliknya adalah setiap jantan dan betina tidak mempunyai taring ataupun seperti tanduk pada pipinya, mungkin atau pada mulutnya. Makannya yang sangat unik, seperti orang yang sedang berak tiarap. Mungkin anda pasti. Dan orang Afrika itu menjadikan babi orang sesuatu. Malah disebut big people dia ni. Big people namanya. Okey. Walaupun pelik, agaknya mungkin tidak yang bagus. Dan ada orang yang sedang berlaku di dalam Afrika atau menyebut dengan haiwan ini. Saya pertama kali jumpa babi hutan ni, tetapi babi hutan yang jantan lah, bukan betina. Jadi babi hutan ni suka makan ular tikus. Jadi jika anda tidak percaya dia makan ular tikus ni, anda boleh cek sendiri di Wild Korea jika ceritanya masih ada, walaupun ini tahun baru. Walaupun sangat pelik, haiwan ini tetap hidup di dalam hutan Afrika. Sebahagian orang yang mengatakan bahawa babi hutan ini disebut dengan babi hutan kerana haiwan ini seperti babi dan hidup di hutan, kecuali di Afrika. Dan babi hutan ini perlukan pelajaran yang sangat hebat.
kami memerlukan babi hutan ni ataupun wild bull. Kita orang di kawasan makin menecik. Dan babi hutan ini tidak diketahui apakah mereka pupus atau tidak. Yang jelas, mereka adalah salah satu haiwan asli di dalam Afrika. Ada satu haiwan yang sangat kecil, tetapi ini bukanlah haiwan sungguhan, melainkan serangga. Mereka adalah anai-anai. Apakah rumah anda dipenuhi oleh anai-anai ini? Jangan risau, anda harus perlukan anti serangga supaya haiwan ini tidak membiak ataupun menginap di rumah kalian. Malah berpindah di gua yang seram. Di hutan Afrika ini, mungkin kebanyakannya ada gua dan di situlah tempat mungkin kelawar ini hidup. Tetapi kita bukan membahas tentang kelawar ya, melainkan kita membahas tentang anak-anak. Anak-anak adalah salah satu hama yang suka di tempat rumah kita. Disebabkan haiwan ini suka memakan kayu, jadi haiwan ini akan pindah ke rumah kalian untuk memakan, tentu saja, rumah kalian. Rumahku. Anda perlu anti serangga supaya haiwan ini tidak menjejas ke rumah anda lagi ataupun tidak akan memakan kayu-kayu yang terbuat dari rumah kalian. Walaupun dia sangat kecil, haiwan ini tetap hidup bersembunyi di dalam gua, tanah dan tempat lain-lain. Mereka jarang dijumpa dekat gua sebab di dekat gua tidak ada haiwan seperti ini. Cuma berada di salah satu tanah. Jadi sangat jarang kita nak jumpa dia. Nah, kan aku dah cakap dia kelawar. Anai-anai adalah salah satu serangga yang sangat kecil. Jadi sangat susah untuk kita memanggapai mereka. Dan pada saksi ini akan mungkin menyebabkan keluruhannya. Tunggu dulu. Siapa ada di sini? Anak-anak ini tidak akan terluka walaupun mereka terjatuh. Oleh kerana itu, anak-anak perlu tempat yang sempit untuk membuat sarang. Jika tempat yang besar, orang-orang pasti boleh menemukannya. Ada satu haiwan yang mulutnya berwarna kuning. Tapi ini bukan haiwan juga yang macam anak-anak tadi. Malah batuk. Ataupun bersin mungkin. Okey, ini bukanlah salah satu spesies haiwan, tapi burung. Walaupun bukan burung, mereka termasuk spesies haiwan sih. Mulut yang kuning abang saya cakap tadi, maksudnya bukanlah haiwan yang mulut kuning. Maksudnya paruh yang berwarna kuning. African stork atau dalam bahasa Melayu, bangau Afrika.
walaupun sangat jarang kita nak jumpa bangau ni hanya di Afrika sahaja, tetapi bangau ini adalah salah satu haiwan berbeza daripada bangau biasa yang kita tengok di padi ataupun di sawah. Disebabkan burung ini termasuk spesies haiwan burung, jadi haiwan ini suka memakan ikan. Walaupun begitu, haiwan ini adalah salah satu haiwan yang suka terbang. Ketika ada danau di sekitarnya, itu ada banyak ikan kan? Jika anda memancing selalu banyak ikan kan? Okey. Jadi disebabkan di situ banyak ikan, senang mereka nak berburu ikan tu. Bangau Afrika itu datang. Dan bangau itu telah mendapatkan ikan itu. Dan sekali lagi, ia sudah menangkapnya. Dan kali ini, pemburu pendapat ikan yang kedua. Mungkin sepertinya bangau ini telah cukup makan banyak-banyak ikan itu. Itu akan menyebabkan ikan itu mati kerana diburu. Kerana diburu oleh bangau. Ini adegan ini mungkin akan terjadi. Terlalu banyak ikan yang dimangsa oleh mereka. Disebabkan itu, mereka perlu lagi banyak ikan supaya untuk bekalan makan mereka ataupun kepada anak mereka. Haiwan itu perlu banyak lagi ikan yang spawn di sini. Burung itu berhasil menangkap ikan tersebut, tetapi ada yang tidak berhasil menangkapnya. Dan di sini, walaupun begitu, bangau ini berada di sampai ke hasilannya, dan ini saja ikan yang terakhir masuk untuk menangkap. Dan akhirnya mereka berjaya. Di danau ini juga bukan sahaja tempat bangau ini memburu ikan, tapi juga tempat gajah yang berendam. Ini adalah anak mereka dan African elephant. Mereka adalah salah satu gajah yang hidup di hutan Afrika ini. Walaupun itu, tengok gajah ini seperti sudah mendapatkan air dari danau di sana. Jadi sangat mudah untuk mengambilnya. Mamalia ini perlu diganti sebagai anak mereka. Jadi disebabkan mod ini sangat 3D, kita tengok masa kita mau download, jadi kita download sajalah mod ini. Okey, jadi jika anda bertemu gajah ini, pastikan gajah itu tidak agresif kepada kalian. Mungkin saja gajah itu akan agresif pada kalian. Gajah ini perlukan hiburan dan semacam olitik pada tubuh mereka. Walaupun haiwan ini mungkin tidak coro-coronya di darat.
Ada orang mengatakan bahawa gajah ini takut dengan tikus pada kartun pada zaman dahulu. Sebenarnya gajah tidak takut tikus sih, cuma kepercayaan orang-orang itu sahaja. Jadi, fakta dari gajah takut pada tikus itu dianggap mitos. Ada banyak lagi mitos-mitos yang kita boleh pecahkan, termasuklah gajah. Mungkin anda percaya bahawa gajah mempunyai tulang pada belalai mereka. Sebenarnya tidak. Mereka tidak mempunyai belalai, tetapi mempunyai seperti daging-daging yang lembut pada belalai mereka. Itulah kenapa kita tengok gajah ini, dia mengambil air tidak ada rasa macam kening kat dahi atau apa-apa, kerana dia tidak mempunyai tulang pada belalainya. Sementara pun haiwan ini perlu diganti. Apakah anda kuda gajah? Ya. Walaupun kawasan sangat basah, haiwan ini perlu suka air itu dan mendaratkan ini. Mereka bisa mengambil air daripada danau terus membalikan mereka sendiri, ataupun mereka haus, mereka memandinya. Tetapi kawasan mereka duduk ini lebih berbahaya daripada anda sangka. Vernon Viper. Mereka adalah salah satu ular yang berbahaya bagi gajah kerana mempunyai racun yang sangat berbahaya. Kecuali manusia ini, disebabkan mereka mempunyai anti baju yang mengelakkannya terkena gigitan haiwan liar, jadi mereka tidak akan terluka sedikit pun. Saya pakai anti baju ni tak rasa apa-apa pun kalau kena gigit, kecuali kat kepala saya. Walaupun haiwan ini sangatlah kecil, tetapi bagi haiwan itu sendiri, walaupun dia sendiri, atau dengan caranya atau tidak, yang pada berlaku atau sendiri. Pada waktu siang, mereka akan beraktif. Pada waktu malam, mereka biasanya akan tidur. Tidak semua ular ini akan tidur sebab kepenatan mencari mangsa. Ada juga yang beraktiviti pada malam hari. Tetapi kali ini, Viper ini kemungkinan mereka tidur ataupun tidak. Dan pada malam hari itu, ya kalau batuk harus pakai hand sanitizer dulu. Gimana sih lu? Dan ular-ular ini sudah menghancurkan semua semak-semak yang berada di sini.
Jadi mereka perlu pelajaran. Tetapi tidak semua ular yang boleh menghancurkan semak. Ada yang beberapanya tidak boleh. Dan kemungkinan ular ini bukanlah termasuk ular yang sangat tidak was-was. Jadi mereka perlu kehilangan pada anggota mereka. Sama seperti ular lain, ular ini tidak mempunyai kaki. Jadi sangat menghibernasikan pada waktu itu. Dan bila siang terbit, sepatutnya villager akan bangun. Biasanya di dunia nyata orang akan menutup mata saat tidur, tapi berbeza di Minecraft. Villagernya saat tidur, malah tidur lagi. Bangun lu. Tunggu. Siapa yang datang? Ular ini perlu diganti sebagai haiwan Afrika, bukan haiwan peliharaan. Di dalam hutan ini juga ada satu haiwan yang macam rusa, tetapi berkaitan dengan antelop. Oryx, dengan namanya saja, dengan huruf dia, O-R-Y-X. Jadi kita sebut aja Oryx. Jadi kalau sebut Oryx itu lain. Oryx adalah salah satu haiwan yang sangat aneh, di mana ia mempunyai garis-garis hitam pada tubuhnya dan juga mempunyai kelabu. Ini mungkin adalah salah satu kamuflase bagi haiwan ini untuk mencegahnya haiwan ini diburu oleh haiwan seperti singa ataupun tiger. Walaupun haiwan ini termasuk haiwan yang sangat aneh, tetapi haiwan ini juga sama seperti antelop. Mereka juga memakan rumput yang tinggi. Walaupun mamalia ini tidak berbahaya bagi manusia. Larinya yang sangat cepat ini membantukannya dicegah mangsa olehnya. Pergerakannya sampai 20 kilo jamnya ini mampu membuatkan sungguh kehilauan. Ini adalah cendawan raksasa. Cendawan raksasa ini sepertinya tidak boleh kita masak kerana terlalu besar. Ada satu haiwan yang berlari laju, tetapi dengan mereka mempunyainya pangolin. Jalan atau larinya yang seperti bola ini mampu membuatkan kita hairan. Dan haiwan ini seperti mempunyai sisik. Sisiknya itu membantu haiwan ini mencegah dimakan oleh haiwan lain. Dan ada wiwitannya, tenggeling itu masuk ke dalam haiwan manusia. Tapi
bukan sebagai haiwan namanya. Mungkin Anda hairan kan, apakah makanan dari tenggiling ini? Setelah saya mencari tahu di internet, setelah saya mencari tahu semuanya di internet, rupanya haiwan ini memakan semut, ulat larva, dan juga anai-anai. Mereka suka membunuh rayap, membunuh dan makan. Ya Allah, tenggiling ini tak habis-habis pusing. Tak penat ke tu? Malah ketawa. Aduh, ini tenggiling kenapa ini? Aneh sekali. Aduh. Walaupun namanya tenggiling, ada orang mengatakan di internet bahwa haiwan ini juga disebut sebagai the scaly anteater, ataupun dalam bahasa Melayu kita boleh menyebutnya sebagai tenggiling bersisik. Alamak, orang tenggiling membunuh orang deh. Bukan sebab tenggiling ni dia pembunuh orang. Tenggilingnya yang salah sebab dia pergi guling terus menerus. Ya ampun. Semua haiwan ini diacak. Malah dikubur ini. Bukannya cerita ni cerita tentang haiwan, malah jadi cerita kelakar. Apaan sih? Tak kelakar lah. Memang tak kelakar. Ya ampun. Okey, udah itu. Udah aja itu. Malah dipupus. Okey, lanjut pada cerita haiwannya. Udah itu. Okey, kini sudah kembali normal ya tenggilingnya ya. Dan tenggiling ini sama juga seperti anteater. Tetapi yang bezanya, haiwan ini suka berbola. Jalannya memang kayak gitu, tapi yang paling kelakarnya saat makan malah kayak gitu. Bukan tenggiling makan sambil berguling. Tapi nggak gitu juga sih. Pada Onet Geographic World biasanya tenggilingnya itu makan semut, larva atau rayap ataupun anak-anak. Dia tak berguling. Tapi ini di Minecraft malah berguling dia. Dia salah kontrol ni. Entahlah.
Dan ketika ada villager mendekatinya, villager itu akan terkena damage. Itu disebabkan yang sisiknya yang sangat keras. Oleh kerana itu, tenggiling ini adalah salah satu haiwan yang terancam ataupun punah. Kerana haiwan itu dimasak, sisiknya diambil dan lain-lain. Kesian bangetnya tenggiling tu. Kelakar jadi sedih. Ada satu haiwan yang berenang. Badai. Atau dalam bahasa Indonesia, kuda nil. Haiwan ini sangat berbahaya bagi manusia. Walaupun sangat besar dan keren, haiwan ini termasuk haiwan berbahaya kerana haiwan ini boleh berbunyi keras pada manusia jika manusia mengganggu mereka. Tetapi ini mereka tidak mengganggunya kerana mereka cuba melihatnya dengan berhati-hati supaya tidak disuara keras olehnya. Jika ia sudah jika dia sudah bersuara keras, mereka akan mengejar kita. Okey. Betul lah ni. Okey, Ibu makan. Okey, makan sambil duduk. Malah tak kena sikit. Okey guys, seperti ini udah ya. Okey, jadi kita sudah memberinya makan badai. Nah, jadi makanan utama mereka adalah tembikai ataupun buah dan sayur yang sudah kita cakap ataupun sudah kita beri makan tadi. Jadi, sepertinya hipo ini dianggap herbivore. Jika anda melihat gigi yang seperti tajam itu, mungkin anda mengira hipo ini makan daging. Anda ada nampak hipo ni makan daging? Tak ada kan? Nah, jadi yang gigi tajamnya itu bukanlah maksudnya hipo ini makan daging ya. Okey. Siapa nak ibu? Saya. Belajar dulu. Nanti cepat. Jom. Tengok ada badai. Wah, badai. Pusing. Mereka itu badai. Haiwan mamalia itu mengejar mangsanya. Dia datang balik. Sini.
Lari, 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 lari.